Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak masjid bagi peluang untuk menyambung pengajian kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawiyah. Dan kitab yang kita pakai di masjid ini adalah kitab yang dikarang ataupun dihuraikan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman yang mengarangnya di negeri Pulau Pinang. Dan insya Allah hari ini masuk hadis yang pertama. Tapi sebelum itu ada beberapa maklumat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hasil bacaan saya pada semalam, yang saya seronok nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai bekal. Amat eloklah kalau nanti nama-nama yang saya sebut tu tuan-tuan dapat catat, supaya dia menjadi satu bekalan dalam melalui hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Kitab, diniatkan dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, khusus kepada pengarang hadis yang kita nak baca namanya, iaitu Imam An-Nawawi dan juga Syekh Mustafa Abdul Rahman, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Bukhari. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dua bulan lepas kita muqaddimah kitab ni. Fasa pertama kita cerita pasal apa pilih kitab ni. Jawapan dia, salah satu dia sebab pengarang ini Syekh Mustafa Abdul Rahman, dia karang, dia habis mengarang di negeri Pulau Pinang. Beliau salah seorang orang yang alim yang ada di negeri Pulau Pinang, di signature bawah Pulau Pinang. Dalam banyak-banyak kitab hadis 40 ada Al-Wafi, ada banyak jenis. Hal ni kita pilih pasal Pulau Pinang satu.
Yang kedua, kenapa hadis 40? Kita sebut kata hadis 40 dalam muqaddimah Imam Nawawi. Muqaddimah awal Imam Nawawi pesan, saya mengumpulkan 40 hadis paling utama, asas dalam agama Islam. Jadi memandangkan hari ini banyak perkara terjadi yang menunjukkan kata asas agama kita down. Jadi kita ambil ini sebagai asas agama untuk bincang. Siapa yang mengaji yang ni, insya-Allah dia tak akan berlaku perkara pelik-pelik dalam hidup dia, sebab dia mengaji. Contoh mudah. Hadis yang ke-12 dalam kitab ni, nantilah sampai bulan berapa tak tahu. Hadis yang ke-12 dia sebut min dengan elok, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu nama hadis, dia punya matannya. Min daripada husni, tanda-tanda yang baik, islamil mar'i, Islam seseorang, maksudnya seseorang yang ada agama Islam yang elok, tarkuhu dia akan meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa benda yang tak ada manfaat bagi dia. Soalan, contoh ni contoh. Seseorang tu kalau nak tahu Islam dia comel ke tak, dia akan meninggalkan benda yang tak ada manfaat pada dia. Soalan, adakah membincangkan tentang sirah kelahiran Nabi Muhammad sesuatu yang tak bermanfaat? Tidak bermanfaat. So Islam yang betul dia akan ambil, Islam yang tak kemah dia akan tinggal. Itu contohnya. Jadi kalau siapa yang mengaji, dia akan fikir, kalau aku nak marah orang sambut kelahiran Nabi, contoh, nak kata benda tu tak betul, min husnil islamil mar'i, tanda Islam seorang bagus, dia akan tinggal benda tak ada manfaat. Bincang tentang sunnah Nabi ada manfaat tak? Ada, aku akan ambil. Jadi dia tak ada tajuk bincang ni bid'ah ke tak ke apa, tak ada. Dia husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nampak? So kalau kita baca yang ni, selesai masalah. Tapi sebab tak ramai baca, ini asas agama, tajuk tu je tak lepas. Jadi memandangkan keadaan semasa. Contoh, maafkan saya, contoh hadis yang ke-11 sebelum dia, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pendek hadisnya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal apa yang kamu confuse, tinggal apa yang kamu confuse, ambil apa yang kamu tak confuse. Da' ma yaribuka, yang bagi gundah gulana tinggal, ambil yang tak gundah gulana. Kalau siapa mengaji, hafal, ingat benda yang melibatkan kes baru-baru ni, orang bincang tentang keturunan Nabi tak keturunan Nabi, confuse tak? Confuse, tinggal, tak ada masalah. Bukannya dia melibatkan diri dia, pergi cari aib orang, pergi cerita pula, berhujah pula, menggunakan kata-kata yang buruk kepada keturunan Nabi pula, buat lawak pula tu. Kita, bapa kita, kita tak melawak tu. Nampak? Sebab apa? Ada asas agama. Jadi sebab tu kitab ni dibawa sebagai pengajian, semoga ada kebaikan. Itu muqaddimah bulan 2 bulan lepas. Hari ini saya sambung sedikit muqaddimah Imam An-Nawawi satu persatu. Seperti 2 bulan lepas, kalau tak faham, tanya. Tak faham sekali, tanya sekali, saya jawab. Tak faham 2 kali, saya ulang 2 kali. Tak faham kali ketiga, saya ulang kali ketiga.
Tak faham kali keempat, saya ulang kali keempat. Sampai berapa kali saya mengulang, saya sanggup ulang sampai 40 kali. Orang kata macam mana boleh ikut siapa yang ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i biasa untuk Imam Syafi'i ni bukan ustaz cabuk macam kita. Mulut Imam Syafi'i ni dia mengajar anak murid jadi alim belaka. Anak murid dia mengaji dengan Imam Syafi'i ni alim semua. Suatu hari ada satu masalah dalam fiqh, mengaji tak lepas anak murid seorang. Imam Syafi'i mengajar kuliah, habis anak murid tunggu kat luar. Imam Syafi'i keluar, anak murid kata, Tok Guru, tadi bincang tajuk cik tak faham. Imam Syafi'i kata, mari duduk. Imam Syafi'i ajar. Murid tu kata tak faham kali kedua. Imam Syafi'i duduk, ajar lagi sekali, tajuk yang sama. Tajuk yang sama. Tajuk yang sama. Apa murid itu kata? Nak baca cerita ni, baca dalam biografi Imam Syafi'i nanti. Sebab yang ceritanya anak murid Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ajar, kata murid itu, aku tidak memahami persoalan ini sebanyak 40 kali. Aku tak faham. Aku suruh Imam Syafi'i mengulang ajar aku sampai 40 kali. Dan Imam Syafi'i mengulang 40 kali ajar aku tajuk yang sama. Duk tahu? Aish, kalau Imam Syafi'i mengulang, kita tahu mengulang saja. Tu tahu Imam Syafi'i tu berapa banyak perumpamaan, perbadalan, peribahasa, ilmu balaghah dan ilmu hadis dia luar biasa. Dia belajar sampai 40 kali. So saya pun sama. Tuan-tuan tak faham, tanya. Saya ulang lagi sekali. Banyak mana tuan-tuan tak faham, saya ulang. InsyaAllah sampai faham. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang iaitu Imam An-Nawawi. Ini muqaddimah Imam Nawawi penting. Saya huraikan sikit. Saya kata ada 2-3 nama saya nak sebut. Jangan lupa catat, nama ni penting. Apa dia? 2 bulan lepas bila bincang, saya bawa perumpamaan dengan mengatakan bahawa Imam Nawawi ni siapa? So nama Imam Nawawi kita hurai, iaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi, yarhamkallah, Imam Nawawi seorang yang alim. Ketika umur 7 tahun, ni 2 bulan lepas cerita dah. Saya ingat 2 bulan lepas cerita dah yang ni. Imam Nawawi masa umur dia 7 tahun pun dia biasa nampak pada waktu malam Lailatul Qadar itu cahaya malaikat ketika mak bapak dia tengah sembahyang. Jadi saya contohkan tuan-tuan hari ni. Kemudian kita hurai lagi Imam Nawawi ni siapa? 2 tahun dia tak tidur ketika dia mengaji. Ini semua hurai dah. Kali ini saya nak tambah sikit, bukan pasal Imam Nawawi. Saya nak sebut tentang Imam An-Nawawi, hujung nama dia Asy-Syafi'i. So Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. So dia ada Imam Syafi'i, maksudnya dia mazhab Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 676, maknanya umur 45 tahun. Wafat tahun 676, maknanya 500 tahun selepas Imam Syafi'i. Okey. Contoh saya sebut, jangan lupa tulis. Imam Al-Ghazali.
Ini wafat tahun 517 ke berapa, cuba tengok. Imam Al-Ghazali. Si Imam Al-Ghazali awal tahun 500. Soalan, hari ini bila bincang mazhab Imam Syafi'i, macam tuan-tuan semayang pagi tadi ada kunut. Bila kita semayang subuh ada kunut. Kunut ni mazhab Imam Syafi'i. Kunut ni mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pergi Mekah, mereka tak baca kunut, tapi imam dia cerdik. Imam dia bagi Sami'allahu liman hamidah. Bila Imam Syafi'i di Mekah, Sami'allahu liman hamidah, dia akan tunggu lama. Kalau perasan, dia tunggu lama bagi peluang kita baca doa kunut. Lepas tu baru dia sujud. Kalau kita pergi sana kita tak baca doa kunut, sekali lagi kita sujud sahwi. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam kedua, baru kita sujud sahwi. Sebab mazhab Imam Syafi'i. Soalan, dengar elok. Hari ini bila sebut mazhab Imam Syafi'i, kita perasan, maaf, bukan saya memandang rendah pada tuan-tuan, tidak. Saya sebut saja, hari ini kita memandang Imam Syafi'i macam ustaz yang mengajar fiqh di masjid. Kita rasa bila sebut Imam Syafi'i, kita tutup mata, kita nampak dia macam duk main mengajar fiqh kat masjid kita. Lagu tu saja. Saya bagi tahu, kata dah, Imam Syafi'i ini luar biasa. Dia bukan orang biasa macam duk main mengajar fiqh lagu tu. Walaupun Imam Syafi'i digunakan ilmu dia Syafi'i itu dalam fiqh, tapi Imam Syafi'i bukan ustaz fiqh kita. Bukti dia senaraikan kepada kita berapa ramai ulama-ulama hadis yang hebat-hebat, semuanya bermazhab Imam Syafi'i. Tu saya nak abang kata tuan, saya nak senarai satu-satu. Ayat ni jangan murai-murai. Jadi saya baca dekat tuan-tuan, senarai satu-satu nama tu, nak bukti kata apa? Mazhab Imam Syafi'i yang dipegang di Malaysia, yang digunakan oleh ulama, boleh dikatakan majoriti dunia, dia setengah lah, kebanyakan setengah ni semua Syafi'i. Yang lain ni mazhab Imam Abu Hanifah bin Imam Malik lah, biasanya macam tu. Imam Ahmad bin Hanbal ada sebahagian kecil ada, tapi majoriti setengah dunia mazhab Imam Syafi'i. Ini saya nak sebut mazhab Imam Syafi'i boleh dikatakan sebagai mazhab ulama-ulama hadis. Saya senarai kat tuan-tuan satu-satu nama, tuan-tuan tulis, hafal. Jadi bila orang kata Imam Syafi'i pakai hadis yang lemah, betul? Contoh doa kunut, orang kata hadis doa kunut lemah, ya okey, no problem. Pasal kalaulah kita menilai hadis tu lemah, sudah barang pasti nama-nama yang saya sebut ni, mereka jauh lebih tahu lemahnya tidak hadis ni, kerana semua ni otai-otai hadis mereka. Kalau mereka berpeluk mazhab Imam Syafi'i punya mazhab, takkan Imam Syafi'i tak arti hadis. Okey. Yang pertama, Imam As-Suyuti, tulis. Ini ulama hadis. Imam As-Suyuti ni ulama hadis. Kita mula dari bawah, dari atas. Okey? Daripada nama bawah Imam As-Suyuti lah wafat, sampai naik ke atas, siapa yang paling otai sekali dalam hadis, kita akan sebut. Tuan-tuan tengok siapa yang pegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Saya yakin tak ramai orang tahu benda ni. Jadi saya baca. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama hadis.
Imam Ibnu Hajar, kalau ada dekat sini nama kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari toke nombor 1 hadis, nak syarah kitab dia, nama dia Fathul Bari. Siapa karang Fathul Bari nak bagi orang faham hadis Imam Al-Bukhari? Contoh. Hari ini hadis pertama kita, dia punya hadis dia ialah innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Tapi riwayat hadis Imam Bukhari dengan Imam Muslim beza perawi dia. Soalan pasal apa? Mana nak tahu? Kalau kita buka kitab hadis, kita baca innamal a'malu binniyat ni macam hari ni saya baca tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hak tu je, sama aja. Imam Bukhari, Imam Muslim, sama aja. Tapi riwayat nama yang main Imam Bukhari itu lain, riwayat yang main Imam Muslim lain. Jadi soalan dia pasal apa? Kena baca Fathul Bari. Dia habaq lah pasal apa? Apa sebab dia? Saja habaq sikit je. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari dalam banyak-banyak innamal a'malu binniyat, dia ambil jalur yang dia tulis dalam kitab dia adalah daripada keturunan Quraisy semua. Nampak? Dia tak ambil hak jalan lain tu sebab yang ni ada Quraisy. Jadi dia mulakan dengan keturunan Quraisy punya dulu. Sebab memuliakan keturunan yang mulia dalam hadis-hadis yang lain yang menyebutkan kelebihan Quraisy, termasuklah ada surah nama surah Quraisy, li'ilafi Quraisy. So nak faham huraian tu kena baca Fathul Bari. Fathul Bari ni siapa karang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makna okey ya? Boleh syarah satu hadis paling utama yang paling hebat Imam Bukhari dia, kitab nombor 1 Fathul Bari. Mazhab dia siapa? Imam Asy-Syafi'i. Nombor 2, yang ni mu'asarah lagi awal lagi, zigzag dekat dengan kita. Nama dia Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam ilmu hadis zaman lani ni, Imam Zahabi inilah antara yang paling otai lepas Imam Al-Iraqi. Itu tanda Imam Al-Zahabi lepas Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi nombor seterusnya. Tadi siapa? Imam Al-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Zahabi, Imam Iraqi. Al-Iraqi. Ini semua ni nama-nama yang terlibat dalam mensucikan tuduhan-tuduhan kepada Imam Al-Ghazali. Tadi dah makna Imam Al-Ghazali lahir tahun bila? Wafat tahun bila? 500. Betul? 500. So mereka ni lahir selepas Imam Al-Ghazali sebab mereka mensucikan nama Imam Al-Ghazali bila mana ulama-ulama mai tahun 600 700 itu banyak duk kata Imam Al-Ghazali pakai hadis tak betul, pakai hadis tak betul, pakai hadis tak betul. Imam Al-Ghazali pun tulis juga Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Tu semua ulama-ulama hadis tu. Otai tu kitab Ihya Ulumuddin daripada tahun 500. Sekarang tahun berapa? 1444. Berapa tahun? 900 tahun. Mana ada kitab boleh menandingi kitab Ihya Ulumuddin? Ulama kata apa?
di rumah siapa yang tak ada kitab Ihya Ulumuddin, dia kena jual rumah dia, beli kitab Ihya Ulumuddin lebih utama. Sembilan kata itu. Jadi biasalah bila orang hebat ni akan ada lah orang main habaq kata tak betul Imam Al-Ghazali pakai hadis, banyak hadis yang tak tahu mana main dia apa semua. Imam Al-Iraqi ada dua orang, seorang nama Zainuddin Al-Iraqi, seorang lagi nama Waliyuddin Al-Iraqi. Dua orang, dua-dua ulama hadis. Seorang nama Zainuddin Al-Iraqi, yang tu yang Imam Al-Ghazali punya pentas tahqiq. Yang kedua nama Waliyuddin Al-Iraqi. Dua-dua ni ulama hadis. Dia lahir dan wafat tahun 700 sekali dengan Imam Az-Zahabi 600 begitu. Nanti semak balik apa ni, saya nanti semak balik cikgu, nanti tolong semak balik tahu semak balik tarikh lagi. Siapa dia ulama-ulama sebelum tu saya bagi tahu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya contohnya menyimpan hampir 5,000 hadis. Tolak yang diulang-ulang tinggal 3,000 hadis. Daripada 3,000 hadis tu, ramai orang yang menuduh Imam Al-Ghazali mengatakan ada hadis yang tak betul. Maka Imam Al-Iraqi dia cari balik hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin, dia bawa mai, dia kata hanya 200 saja hadis yang tak tahu asalnya mai mana. Imam Al-Iraqi dia kata 200 saja. Lepas Imam Al-Iraqi, Imam Az-Zahabi tadi dia kata apa? Siapa yang tak jumpa hadis Ihya Ulumuddin, saya jumpa semuanya. Imam Al-Zahabi sebut. Jadi tertolaklah semua tuduhan yang mengatakan Imam Al-Ghazali pakai hadis yang tak ada punca. Siapa dia yang bersihkan? Imam Az-Zahabi. Apa mazhab dia? Asy-Syafi'i. Nah, tu otak tu, bukan calon-calon orang ni. Lagi Imam An-Nawawi, dah wafat tahun 676. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni hebat dia apa? 2 bulan lepas sebut dah, tapi tuan-tuan mungkin tak ingat, iaitu beliaulah yang mensyarahkan hadis yang kedua hebat lepas Imam Bukhari. Imam Bukhari hadis nombor 1, hadis nombor 2 Imam Muslim. Syarah kepada Imam Muslim Imam An-Nawawi. Mazhab apa? Asy-Syafi'i. Okey. Yang ni nama atas ni saya sebut semua nama otai hadis ni yang saya nak sebut nak main ni. Sunan Sittah yang 6 kitab hadis ni. Syekh Mustafa Abdul Rahman dalam ni dia kata, saya meletakkan apa biografi ulama-ulama hadis. Ringkasan imam-imam hadis yang masyhur, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ini 6 ulama hadis hebat. Okey, dengar elok-elok saya sebut. Dia bukan saya, tok guru. Siapa dia? Imam An-Nasai. Ada orang nama An-Nasai. Tulis. An-Nasai. Bukan orang biasa. Otak. Meninggal tahun 303 Hijrah. Mazhab dia apa? Asy-Syafi'i. Imam Abu Dawud. Ada orang Abu Dawud? Ada? Tu. Meninggal tahun 275. Ulama otai hadis yang termasyhur. Imam Abu Dawud. Apa mazhab dia? Asy-Syafi'i. Tu saya sebut tu kat tuan-tuan tu. Maknanya apa? Mazhab kepada ulama-ulama hadis ni semua mazhab Imam Syafi'i. Majoriti dia. Jadi tak betul ya kalau kita Imam Syafi'i tak reti. Pasal? Tuan-tuan, Imam Zahabi saja. Berapa hadis yang baik? 100,000 ke 200,000 hadis.
Imam Zahabi sahaja. Imam Zahabi saja yang hebat tu, dia hafal hadis 200,000 hadis. Tu Imam Zahabi. Imam Zahabi ada kitab hadis Imam Zahabi macam Imam Abu Dawud apa semua. Ni ada kitab hadis Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan baca dia punya kitab dia yang famous kat negara kita. Apa dia? Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu hadis Imam At-Tirmizi. Itu hadis Imam Tirmizi. Lagi nama Imam Al-Baihaqi. Jangan lupa tulis. Asy-Syafi'i. Imam Daruqutni Asy-Syafi'i. Yang ni terror nama ni. Imam Ibnu Asakir. Kalau tuan-tuan baca sirah aja, nama Imam Ibnu Asakir mesti kena ada. Sebab dia otai hadis dalam meriwayatkan hadis, terutamanya sirah nabawiyah. Imam Ibnu Asakir. Apa mazhab dia? Asy-Syafi'i. Lagi Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, seorang lagi lupa, Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban. Semua tu ulama-ulama hadis belakang. Asy-Syafi'i. Semua tu nama Asy-Syafi'i. Seorang lagi, nama ni jarang kita dengar. Nama ni jarang kita dengar. Tapi dalam ilmu hadis ada, tapi kita jarang dengar. Imam Ibnu Munzir Asy-Syafi'i. Okey. Semua saya abang dah. Seorang lagi last. Hak ni paling otai antara yang paling otai. Kalau hak lain tadi hafal 100,000 ke 300,000 hadis, nama yang last saya sebut ni, dia hafal 600,000 hadis. 600,000 hadis. Dia tokek nombor 1 dalam hadis. Nama dia Imam Al-Bukhari. Dan mazhab Imam Al-Bukhari adalah Asy-Syafi'i. Jadi siapa yang dengar nama Imam Syafi'i, rasa Imam Syafi'i itu macam ustaz-ustaz fiqh kita, hak jenis lagu duduk main macam kita ni, duduk main hafal hadis pun tak hafal. Pada saya fikir baliklah. Sebab apa? Dengan saya menyenaraikan nama tadi ni, membuktikan bahawa dalam ilmu hadis, mazhab ulama-ulama hadis majoriti akan pakai mazhab Imam Syafi'i. Ini yang saya ambil yang otai lah. Saya tak ambil hak bawah lagi. Saya ambil semua yang 700 ke atas. Lahir tahun meninggal 700, 600, 500, 400, 300. Semua yang dekat-dekat dengan zaman Imam Syafi'i. Senarai itu penting tu. Saya yakin kalau tuan-tuan tekan kat internet pun susah nak dapat. Saya tolong kumpul bagi dekat tuan-tuan. Senarai ulama-ulama hadis yang bermazhab Imam Syafi'i. Bila kita nak mengaji hadis, hadis ni selagi ada orang kata hadis dhaif, hadis tak betul, hadis lemah, hadis apa, dia nak tahu tu semua kena tengok tokeh dia. Siapa yang tengok semua majoriti yang saya sebut, semua mazhab Imam Syafi'i. Takkan Imam Syafi'i tak hati. Kalau Imam Syafi'i tak betul, hafal ratus-ratus ribu hadis ni lebih tahu daripada kita yang tak cerdik ni. Tu ya. Okey, tengok elok-elok Muqaddimah Imam An-Nawawi. Tengok elok-elok. Imam Nawawi kata apa? Sesudah itu sesungguhnya kami telah meriwayatkan, dengan elok-elok, dari Ali bin Abi Talib, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini semua nama sahabat ni, tak ada langsung tabi'in ni. Maka kata Imam Al-Nawawi kata apa? Sesudah itu sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud,
Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibni Umar, anak Sayyidina Umar, Ibni Abbas, cousin Nabi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Berapa nama? 9. Siapa ada kitab boleh baca, ha? Saya ulang balik lagi sekali. Sesudah itu sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibni Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Apa dia riwayat? Satu hadis, kata dia, siapa yang memelihara 40 hadis Nabi, dia akan dihimpunkan dengan orang-orang yang pakih dan orang-orang alim di hari akhirat kelak. Tengok saya, berapa nama sahabat yang sebut tadi? Ada berapa? 9. Tapi hadis tadi tu Imam Nawawi sebut hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. 9 nama sahabat tu, 9 jalan periwayatannya, tapi hadis ini hadis lemah, kata Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi letak hadis ini sebagai muqaddimah. Apa maksudnya? Semua yang main mengaji hari ini, bila dengar orang sebut hadis dhaif, hadis lemah, jangan ada di kalangan kita yang pandai-pandai buat macam hadis lemah tu, ish, tak patut semua. Jangan. Untuk ulama-ulama, hadis dhaif jadi muqaddimah dia. Dia hadis 40 asas agama. Muqaddimah dia hadis dhaif. Muqaddimah pengarang hadis dhaif. Walhal, tengok, bukan cek, tengok elok-elok. Dia kata apa? Imam Nawawi kata apa? Aku menghimpunkan asas-asas agama ini semuanya daripada hadis-hadis yang sahih. Dan saya berpendapat bahawa mengumpul 40 hadis itu penting, dan yang saya himpunkan adalah hadis-hadis yang membawa kepada kaedah-kaedah agama, dan saya pakai hadis yang sahih. Dia karang kitab, dia pakai semua hadis sahih, tapi muqaddimah dia hadis dhaif. Dia nak abang kata apa? Imam An-Nawawi nak abang kata, lepas ni zaman-zaman mendatang daripada 600 Hijrah sampai lah 800 tahun dah, tak usah duk bincang sangat dah pasal hadis dhaif. Dia bukannya hadis tak betul. Aku hafal semua hadis sahih, tapi muqaddimah aku bubuh hadis dhaif. Boleh faham? Jadi siapa yang mengaji ni, bila dengar orang kata ni duk mengaji apa kami semayang baca doa kunut, tu hadis dhaif, kalau dengar kan kita tak apa, abad tak boleh kan hadis dhaif. Faham? Sebab hari ni bila orang mengaji hadis dhaif, dia akan letak sebelah hadis dhaif tu hadis yang palsu. Cuba tengok buku yang ada beberapa ustaz-ustaz moden ni. Astaghfirullah. Semoga Allah ampunkan dosa mereka dan ampunkan dosa kita. Dia kawan kata apa? Dia kata, tajuk dia hadis palsu, hadis dhaif dan hadis palsu. Mana boleh bubuh dan? Hadis dhaif lain, hadis palsu lain. Mana boleh tulis tajuk hadis dhaif dan hadis palsu, huraiannya. Mana boleh letak satu hadis palsu tak? Hadis maudhu', hadis palsu Mana boleh letak hadis dhaif dengan hadis palsu tu setimbang lagu tu, bubuh dan pula. Bincang buat forum dekat masjid, tajuk dia hadis dhaif, penggunaan hadis dhaif dan hadis palsu dalam kehidupan orang Melayu. Mana boleh letak lagu tu? Hadis dhaif lain, hadis dhaif ni dia sahih,
Cuma mungkin jalan riwayat dia tak cukup syarat hadis sahih, dia jadi hadis dhaif. Contoh, hadis sahih dia kena mai daripada jalan macam ni. Ini dia punya ayat. Hadis ni sama semua, satu kurang, jadi hadis dhaif. Tu je. Mana boleh letak hadis dhaif dengan hadis palsu satu timbang yang sama? Boleh faham? Sebab tu Imam Nawawi dia nak bukti kat semua orang bila jadi permasalahan dalam kitab pengarangan dia, dia kata saya himpunkan, tu dia tulis, saya himpunkan hadis-hadis yang sahih sahaja, dan saya dalam hubungan ini mengutamakan hadis yang sahih sahaja dalam mengumpulkan hadis 40. Tapi mukadimah hadis dhaif. Apa maksud dia? Nak bagi tahu hadis sahih, hadis dhaif satu geng. Hadis palsu yang ni satu geng lain ni tak boleh pakai. Yang ni semua boleh pakai. Sebab tu kita yang mana mengaji hari ni, yang dengar suara saya ni, lepas ni bila orang sebut je, ni buat apa hajah duk baca zikir ni? Ni zikir yang duk baca selawat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba bika yawmal qiyamah. Tapi hadis ni hadis hasan. Hadis ni hadis hasan. Orang kata, ni apa hajah duk baca zikir ni? Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ni duk baca zikir ni, zikir yang ditulis oleh malaikat 70,000 malaikat tulis. Tuan-tuan baca sekali je, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. 70,000 malaikat tulis pahala untuk siapa baca sekali yang tu. Orang dengar baca apa? Jazal, itu hadis dhaif. Tapi bila dengar kat orang macam kita yang mengaji, no problem, tak ada masalah. Hadis dhaif pun ada muqaddimah kepada segala hadis sahih. Boleh faham? Tuan-tuan jangan nak buat, tak boleh hadis dhaif. Allah, silap lah. Dia kata silap lah. Silap lah nak amal selama ni. Jangan silap lah. Tak boleh. Boleh faham tak? Baik, baru masuk hadis yang pertama. Al-hadisul awwal. Imam Nawawi dia tulis tajuk dia nombor hadis. Al-hadisul awwal, nombor hadis. Dia tak tulis tajuk. Kalau tuan-tuan buka kitab moden, dia tulis tajuk. Boleh faham Dia tulis tajuk. Macam ustaz kita, Ustaz Mustafa Abdul Rahman, dia ikut sama juga. Dia tak tulis tajuk, dia tulis hadis yang ke-7, hadis yang ke-8. Imam Nawawi dalam kitab dia macam tu. Sebab apa? Sebab tajuk boleh pakai dalam semua bidang. Tajuk boleh pakai semua bidang. Ada orang dia ambil hadis 40, dia nak cerita tentang kehidupan, jadi dia bubuh nama semua tajuk-tajuk pasal kehidupan saja. Niat yang benar, kehidupan yang sempurna, peringkat-peringkat kehidupan. Dia tulis lagu tu. Imam Nawawi dia tak tulis, dia bubuh nombor saja. Jadi nak apa kata? Hebatnya hadis Nabi ni, semua tajuk boleh pakai hadis yang ada. 40 hadis ni. InsyaAllah kita tengok. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdillah. Bukan saya sebut, Imam Nawawi sebut.
Tu yang saya kata tu, otai segala-gala imam hadis nombor 1, number 1 dia. Siapa dia? Imam Al-Bukhari. Bukan saya. Imam An-Nawawi sebut bawah dia. Rawahu Imam Al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Imam Bukhari dia kata apa? Imam segala ulama-ulama muhaddisin. Tulis dalam kurungan tu, Imam Bukhari ni siapa dia? Dalam gelaran dia apa? Sini dia kata imam segala ulama hadis. Gelaran Imam Al-Bukhari apa dia? Amirul Mukminin fil hadis. Tulis tu. Amirul Mukminin fil hadis. Dia seorang saja yang pakai gelaran ni. Imam Bukhari saja. Amirul Mukminin fil hadis. Mazhab dia apa? Asy-Syafi'i. Otai pun Amirul Mukminin fil hadis. Ada mazhab. Kita tak apa hadis, tak mau mazhab. Apa yang cerita? Pelik ni, manusia pelik. Manusia pelik zaman sekarang. Okey, sambungannya. Sebab apa hadis ni ada 2 orang riwayat. Seorang lagi Abul Husain Muslim ibni Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi fi sahihihima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Tu bukan saya sebut, Imam An-Nawawi sebut. Yang kedua siapa dia? Imam Muslim. Nama Imam Muslim Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi fi sahihihima. So Imam Muslim dengan Imam Bukhari meriwayatkan hadis nombor 1 ni. Jadi kalau kita baca panjang sikit, Imam Bukhari tadi saya kata lain, Imam Muslim tadi saya kata lain. Pasal apa Imam Bukhari bubuh jalan ni, pasal apa Imam Muslim bubuh jalan lain? Sebab Imam Bukhari dia mengutamakan orang Quraisy terlebih dahulu dalam meriwayatkan hadis tadi. Boleh faham? Apakah hadis yang kita bincang nombor 1 ni? Nombor 1 ni dia kata apa? Kata Sayyidina Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kata, innamal a'malu binniyat. Semua amalan mesti bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dinilai ikut dia niat. Niat banyak-banyaklah. Niat elok-eloklah. Niat tak eloklah. Sebab tu hari ni bermula daripada saat ini, perbetul niat kita tiap-tiap hari. Nak keluar kerja, perbetul niat kita. Aku pergi kerja kerana Allah. Aku main belajar kerana Allah. Saya nak keluar rumah nak main mengajak tuan-tuan pun kena perbetul juga. Saya main mengajak kerana Allah. Tanya kawan-kawan saya yang mana yang nak bawa saya. Tiap-tiap hari keluar rumah ya perbetul. Ya Allah, aku mengajak kerana Allah. Aku main kerana Allah. Ampunkan dosaku. Perbetul dia tiap-tiap hari dalam kereta perbetul dia. Tiap-tiap hari. Pasal setiap orang dihitung dengan niat. Mana kedudukan niat? Powerfulnya niat ni macam mana? Powerful niat ni macam mana? Kuatnya niat ni macam mana? Beza simple ya. Mandi ya. Mandi biasa, mandi wajib. Dua-dua mandi. Dua-dua air yang sama banyak. Dua-dua lama yang sama. Dua-dua waktu dia sama aja. Dua-dua pakai air yang sama banyak. Dua-dua mandi cara yang sama. Tapi satu pahala sunat, satu pahala wajib. Beza tak mana? Niat sahaja. Satu niat mandi biasa, pahala dia satu. Satu niat mandi wajib, pahala dia 70. Mandi sama tak? Sama. Ayam sama tak? Sama. Bilik ayam sama tak? Sama. Beza niat.
Waktu muqaddimah ni paling penting. Kata Imam An-Nawawi, nombor 1, innamal a'malu binniyat. Cumanya trik dia lagi kat sini, cuba tengok elok-elok saya baca hadis ni. Kalau siapa yang ada buku, dia boleh nampak beza. Kalau siapa yang tak ada, kena dengar elok-elok saya ulang 2 kali. Cuba dengar elok-elok. Kata Nabi, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap seseorang akan dikira pahala mengikut apa yang dia niat. Dengar elok-elok. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, sekiranya dia berhijrah kerana dunia yang dia nak, awim ra'atin yankihuha, ataupun perempuan yang dia nak menikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tengoklah akan dapat apa yang dia niatkan. Tengok Imam Nabi sebut, siapa hijrah kerana Allah, Nabi ulang balik nama Allah tadi. Dengar elok. Tengok. Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi ulang 2 kali. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tak ulang pun dunia tadi. Tadi Nabi kata, siapa berhijrah kerana Allah dengan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dengan Rasul. Ulang balik. Kalau siapa berhijrah kerana dunia dan juga nak kahwin, maka hijrah dia tengoklah apa yang dia niatkan. Nabi tak ulang pun dunia dengan kahwin tu 2 kali. Dekat sini ulama bagi tahu pasal apa? Jawapan dia ialah, siapa niat kerana Allah dengan Rasulullah, dia akan dapat pasti Allah Ta'ala bagi. Siapa yang niat untuk dunia, tengoklah, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Itu jawapannya. Bukan kata tak boleh niat. Kan orang selalu katakan, kita ni niat dalam masa yang sama niat juga untuk nak cari keuntungan dunia juga, selain daripada akhirat, kan orang selalu cakap lagu tu. Tapi macam mana akhir surah Kahfi ayat last sekali 110, ayat dia macam mana? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju, dengar elok-elok, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, sambungan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tu Allah kata apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah mensyirikkan apa-apa pun dalam ibadah kita. Syirik maksud apa? Syarikat, mensyarikatkan, ada perkongsian. Mana boleh? Niat kerana Allah, tak boleh ada lain. Itu susah. Itu susah. Siapa niat kerana Allah dengan Rasul, dia pasti akan dapat. Siapa niat dia boleh tengoklah dapat. Itu yang ada. Maka kata ulama, dalam hadis yang pertama ni kita baca, minta maaf, hadis yang pertama ni hadisnya saya tak urai banyak, sebab yang paling penting muqaddimah tadi tu lebih penting. Sebab niat yang kita bincang ni penting, cuma dia orang semua mahir lah. Innamal a'malu binniyat ni hadis yang masyhur. Contoh bulan Ramadan, kita nak malam tu nak niat, ulama akan baca hadis ni. Ingat malam Ramadan kita nak niat nawaitu shauma wadin, hadis ni. Semayang, orang baca aja kita tajuk semayang, nombor 1 niat, orang akan baca hadis ni. Nak buat haji umrah, kena pasang niat pakai kain ihram dekat miqat,
orang akan baca hadis ni. Nak buat korban, kena ada niat dia, betul? Saya korban, inilah korban saya pada tahun ni kerana Allah. Dia kena ada niat tu masa kita nak akad. Kena niat, kena lafazkan niat kita. Orang baca hadis ni. Zakat, fitrah zakat. Ni kita ada akad dia. Inilah zakat saya bagi ke atas saya pada tahun ni kerana Allah. Kena baca hadis ni juga. Nak menikah, Tok Qadi dia duduk depan, dia habaq kat kita. Mari kita istighfar dulu. Cuba baca Fatihah ni. Berbetul niat ni kahwin kerana Allah lah. Baik, aku nikahkan dikau. Kena hadis ni juga lah. Innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ni hadis yang masyhur dan semua orang tahu. Semua orang famous. Jadi yang paling penting dalam bab satu ni tadi, nak hurai yang awal tadi tu. Siapa dia duduk mazhab Imam Syafi'i? Siapa dia Imam Nawawi? Siapa dia ulama-ulama yang orang duk kata lebih kurang apa semua ni? Itu yang tu membersihkan nama ulama tu lebih utama. Jadi bila sebut, hanya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Cuma nanti next time peringat saya. Tengok elok-elok. Tengok elok. Kan Nabi kata kan, siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Nabi guna perkataan hijrah, betul ya? Betul ya? Tengok elok. Tengok elok. Nabi kata, siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Siapa berhijrah kerana dunia dan orang perempuan yang dia nak menikah, maka hijrahnya kerana dunia dan orang yang perempuan dia nak menikah, tapi tak sebut, dengan mengatakan kalau dia dapat, dia dapat. Soalan, betul kan Nabi cerita dekat kita pasal hijrah seseorang yang telah berhijrah? Ada nama sahabat tu dekat sini. Betul kan Nabi baca hadis ni tang situ? Jawapannya dah. Sebab peristiwa Ummu Qais tu dia berlaku dah. Hadis ni dia cakap lain. Macam mana boleh kait cerita tu? Sebab ramai orang bila baca hadis pertama ni, orang akan kaitkan dengan cerita Ummu Qais. Betul tak salah? Tak salah. Cuma nak bagi tuan-tuan tahu saja. Nak bagi tuan-tuan faham saja. Apa dia? Ketika meriwayatkan cerita Ummu Qais, kebanyakannya akan menceritakan kata hadis nombor 1 ni bincang tentang Ummu Qais. Jawapannya ialah Nabi bila bagi hadis ni bukan ketika peristiwa Ummu Qais. Cuma ulama yang mensyarahkan saja menganggap bahawa contoh yang paling kena sekali adalah contoh Ummu Qais. Yang tu saya nak abang. Bukannya ketika Ummu Qais berhijrah tu Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Boleh faham? Faman kanat hijratu ila Allah fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Bukan. Hadis ni dah mai dulu. Hadis ni mai dulu bila berlaku cerita Ummu Qais, ulama mensekalikan cerita tu. Tu perkataannya. Siapa nak tulis? Mensekalikan cerita tu dengan hadis ni. Supaya kita upgrade sikit lah. Selalu bila kita baca hadis, baik ada orang yang berhijrah kerana perempuan yang dia nak menikahi. Ummu Qais, hadis ni dia main Ummu Qais, dia cerita lagu tu. Ada, saya bagi tuan-tuan dalam banyak kitab syarah hadis 40, yang ni ulama sepakat. Apa dia? Hadis ini ulama mensekalikan cerita Ummu Qais. Nabi bukan bercakap pasal Ummu Qais. Itu je cerita dia. Jadi bila tuan-tuan faham tu nanti, oh
Pada zaman Rasulullah ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukanlah kerana menunaikan tuntutan agama, maka sebaliknya ialah menyampaikan hajatnya untuk menikah. Ibni Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais, tapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya kalaupun dia berhijrah ke Madinah. Nampak ada cerita Ummu Qais? Nampak ada cerita Ummu Qais. Tapi bukan hadis tu masa Ummu Qais ni, bukan. Boleh faham? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan clearkan benda tu. Jadi nak bagi tahu kata nanti bila orang syarah, orang akan tengok banyak pasal Ummu Qais, sedangkan hadis ni dia main seorang dia aja. Cerita Ummu Qais tu hurai dengan apa yang hadis ni ada. Itu antara yang saya nak bagi tahu. Dan ayat yang terakhir sekali ialah ayat Quran yang saya nak share dengan tuan-tuan. Apa dia? Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran, wa ma ubiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Habis. Dia maksud dia apa ya? Allah tak menerima melainkan sesuatu yang ikhlas. Ampun maaf daripada saya, ikhlaskan hidup kita setiap hari, kerana siapa yang mengikhlaskan hidupnya, dia mengikhlaskan amalannya, dia mengikhlaskan apa benda yang dia buat. Mailah macam mana keadaan sekalipun, dia tak akan mencalarkan apa-apa benda yang dia buat dalam hidup. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan tengoklah saudara-saudara kita yang duduk di Gontor, Indonesia. Saya rasa kat masjid ni tak ada kot. Kat Pulau Pinang tak ada lagi kot. Tak ada lagi lah, setahu saya. Kat KL pun tak ada, mana pun tak ada, Malaysia tak ada. Apa dia? Tuan-tuan nak cari mana orang yang mewakafkan diri dia untuk sekolah, wala tak ada duit, wala tak ada apa, dia masuk universiti Gontor tu, depa lecturer dia mengikhlaskan diri untuk universiti. Depa lecturer, ini cikgu sekolah pun tak ada. Kita mana ada cikgu mendedikasikan hidup dia untuk sekolah? Tak ada. Kita ada gaji, depa tak ada. Tak ada gaji, tak ada apa. Di Universiti Gontor, lecturer dia duduk mengajar 100% lillahi ta'ala. Cuma sebab depa ni Gontor ni dia dah maju, jadi untuk cikgu-cikgu ni, kahwin mereka, kenderaan mereka, kediaman mereka, semua universiti bagi. Depa dedicate hidup depa untuk mengajar semata-mata. Kat Malaysia tak ada lagi lah contoh dia. Jadi kalau saya nak sebut kata, orang macam depa ni, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tak ada apa-apa gundah gulana, dia mengajar aja hidup depa. Luar biasa. Sebab apa? Mengikhlaskan diri. Ini luar biasa. Orang yang ikhlas ni luar biasa. Oleh itu saya menyeru kepada semua, ikhlaskanlah diri kita dalam setiap benda. Ikhlaskan diri kita menjadi seorang ayah, ikhlaskan diri kita menjadi seorang suami, ikhlaskan diri kita menjadi seorang isteri, ikhlaskan diri kita menjadi seorang anak, ikhlaskan diri kita menjadi seorang pasangan, ikhlaskan diri kita menjadi seorang pekerja. Kalau tuan-tuan bekerja gomen, macam mana tuan-tuan nak jadi kaya? Mana boleh jadi kaya kalau makan gaji? Orang yang kaya ni yang dia tak makan gaji, sebab dia punya bisnes dia yang akan menjadikan dia kaya tu, pasal dia ada sistem. Kalau ramai orang main, banyaklah duit dia. Kita yang kerja gomen, yang kerja makan gaji, mainlah ramai mana orang pun, banyak tu lah gaji kita. Orang tak main pun, banyak tu juga gaji kita. Jadi orang macam ni macam mana nak kaya? Dia kena ikhlaskan diri dia. Dia kena ikhlaskan diri dia. Kalau tak ikhlas, habis. Susah hati yang ajar. Main mengajar kat masjid. Apa? Seorang penyanyi menyanyi satu lagu. Saya biasa dijemput di satu tempat. Seorang penyanyi, saya ceramah, ada seorang penyanyi di satu tempat tak jauh daripada tempat saya ceramah. Saya ceramah, tak ada apa. Dia kata, ustaz ikhlas lah. Tak ada. Tak ada. Penyanyi itu sebelah tu anjuran yang sama juga.
Satu lagu 20,000. Saya nak kata apa? Hoi, kalau tidak baik aku jadi penyanyi. Buat apa? Betul lah, dia penyanyi, dia bayar dia. Mengaji agama, dia ada standard dia. Standard dia mana boleh nak sama dengan 20,000? Jauh lebih mahal daripada itu. Betul tak betul? Apa yang mengubat hati kita? Ikhlas. Tak ikhlas gaduh. Tuan-tuan ingat ustaz-ustaz apa nak makan apa? Cerita macam mana? Dunia dengan akhirat mana boleh sama? Letak satu meja pun tak boleh. Betul tak betul? Betul? Dunia dengan akhirat mana boleh letak sekali satu meja? Dunia khalas. Itu rezeki dia. Memang bagus. Dia menyanyi, dia ada suara dia. Dia memang menyanyi bagus. Bagilah kat dia. Itu dia. Dia menyanyi 3 lagu malam lepas siang. 3 lagu. Berapa? 60,000. Tapi pasal apa? Okey saja. Kena ikhlas. Ikhlas dia ubat dia. Ada kalangan kita dapat anak yang kurang upaya. Nak buat macam mana? Takkan nak bunuh dia. Kan boleh. Dosa. Ikhlas ubat hati dia. Ada orang dia menikah, suami dia garang sikit. Ada orang menikah, isteri dia cengih sikit kan. Buat macam mana? Ikhlas. Kalau tak ikhlas, cerai nanti hari. Kahwin cerai. Sebab tak kenal saja. Ikhlas ni ubat segala-galanya. Ubat persahabatan, ubat perkahwinan, ubat kejiranan, ubat pekerjaan, ubat kehidupan. Ikhlas. Itulah mukadimah awal Imam Nawawi letak untuk kita semua ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya mengajak tuan-tuan dan saya, jomlah ikhlas kerana Allah. Sebab ganjaran ikhlas ni dia tak boleh timbal balik dengan dunia. Dunia pun tak akan sanggup untuk bayar keikhlasan. Ni bukti keikhlasan. 800 tahun pun orang nak mengaji. Lagu berapa lama dengar? Lagu 800 tahun sudah dengar lagi. Betul? Ilmu ni dia 800 tahun. Hadis Bukhari berapa tahun? Imam Bukhari meninggal tahun 150, 60. Tak boleh. Imam Bukhari meninggal tahun 200. Sampailah pakai berapa tahun? 1200 tahun. Tu bayaran untuk keikhlasan. Orang Melayu ada Syekh Duk Tani. Kitab apa yang tuan-tuan baca untuk fiqh? Syekh Duk. Kitab apa? Matla'ul Badrain. Betul? Berapa tahun? 300 tahun. Ada lagu yang 300 tahun tuan-tuan dah dengar lagi. Ada filem 300 tahun memang filem sudah tengok lagi. Mana ada? Dia bezalah penilaiannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Ya Allah, anugerahkan ikhlas dalam hati kami. Jadikan kami orang yang ikhlas dalam ibadah kami, perkahwinan kami, persahabatan kami, kehidupan kami, perniagaan kami, pekerjaan kami, hadir dan ibadah kami. Jadikan kami ikhlas fil amal dan jadikan kami tulus ikhlas, dan balaslah kami dengan setimpalnya ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan sebaik-baik pembalas dan tidak ada yang lebih baik membalas kepada kami melainkan daripada-Mu jua ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan semua, bulan depan insya-Allah jadual ada kita akan sambung pengajian hadis yang kedua, hadis yang panjang sangat tapi bekai kepada kehidupan kita semuanya daripada awal A sampai Z. Hadis nombor 2. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.